Hello, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Welcome back to Film Reason YouTube channel, where kita akan bahaskan tentang Marvel News, Marvel Theories, Marvel Rumors dan sebagainya. Okay. So, untuk video kali ni kita akan bercakap tentang satu villain yang possibility dia akan muncul di dalam episod dan seterusnya, dan memegang watak as a main villain di dalam series Hawkeye ni kan. So, aku akan bagi tahu a few hint yang aku dapat, aku dapat tahu daripada sebuah channel dekat Instagram ni. Orang Malaysia, okay, dia update any kind of news, facts, teori, rumor dan sebagainya, dan dia update dengan sangat cepat. So kalau kau Marvel fans, kau tak follow this IG, it is really rugilah senang cerita kan. Sebab post dia pun dalam bahasa Melayu, senang kita nak faham, kita tak perlu nak translate dan sebagainya kan. So korang boleh follow marvel.malay, Marvel.malay, korang boleh follow kat situ sebab dia really provide news, teori dan rumors yang really updated dengan sangat cepat. Okay? Dan aku buat video ni pun ikut orang daripada breakdown tersebut. Okay? So a person yang aku cakap tadi adalah, adakah dia akan menjadi, dan dia ada possibility untuk menjadi main villain untuk series Hawkeye ni, adalah Kingpin. Aku tahu bila aku cakap nama Kingpin ni, aku rasa tak ramai terkejut pun. Memang kita semua mengharapkan benda ni terjadi, dan aku pun sama. Dan aku akan breakdown sikit. Aku akan ikut apa yang Marvel Malay says dekat situ. Aku tak silap aku, dia pun ambil source semua benda ni daripada Rockstar dan juga Danny RPK, if I'm not mistaken. So the first point yang mengatakan that Kingpin memang a main villain dan dia akan muncul dalam episod 4 dan seterusnya adalah hotel, which is dalam episod pertama kita dapat tahu that the auction of the black market tu berlaku di sebuah hotel kan, yang mana mak kepada Kate Bishop mengajak Kate Bishop untuk datang ke makan malam, if I'm not mistaken, makan malam ni where apa dia, yelah, dia nak santai lah dengan anak dia dan sebagainya. Masa tu juga Kate Bishop dapat tahu that anak dia, mak dia ni nak bertunang dan sebagainya, dan the auction berlaku di basement tersebut kan. Dan di dalam Daredevil season yang ketiga, okay, hotel tersebut dimiliki oleh Kingpin. That's why most of people really okay, benda tu macam okay, maybe lah dia tak beli kan hotel tu, maybe dia beli kot, benda tu masih sama-sama kan. Okay, it's okay. Kita go for the next point. The next point adalah where aku cakap tadi, ada satu scene when Maya Lopez dia datang dengan motorcycle kan ke satu tempat ni yang tulis kat signboard kat situ, if I'm not mistaken, Fat Man Auto Repair. Okay, ini adalah scene di mana Ronin bunuh bapa Maya Lopez. Okay, Fat Man Auto Repair. Fat Man dikategorikan sebagai, ataupun dia ni adalah nickname kepada villain ni, iaitu Kingpin. Ya, seperti mana yang kita tahu, Kingpin mempunyai susuk tubuh yang really besar di dalam komik. Tetapi di dalam Daredevil Netflix tu, dia tidaklah menampilkan watak ataupun menampilkan Kingpin yang sebenarnya, saiz tubuh yang sebenarnya kan. Dan ada juga news yang mengatakan that Kingpin yang akan muncul di dalam series Hawkeye ni, dia akan menggunakan CGI untuk membagi efek, untuk bagi real, ikut really related, really accurate dengan komik. Ya, kita tahu Kingpin tubuh besar. So bila kita nampak Fat Man tu, right, this place is also owned by Kingpin. And sebab kat situ orang tracksuit mafia berkumpul juga. And itu adalah point kedua untuk benda ni. So point ketiga adalah, kita juga dapat tahu di dalam komik, Kingpin merupakan bos ataupun merupakan ketua untuk tracksuit mafia. Mula-mula kita dapat tahu that tracksuit mafia ni diketuai oleh Iko ataupun Maya Lopez. Sebab kita tengok dalam episod kedua tu, dia ending dengan Maya Lopez dia pegang speaker kan, dia pegang speaker. So we assume that maybe MCU nak buat kelainan untuk mengatakan that Maya Lopez adalah main villain dalam series ni, tapi bukan. Really, memang bukan. Sebab ada assistant di dalam ni, point yang seterusnya, ada assistant Echo. Dia mengatakan that I just hope that Uncle won't find out. That means Echo dan tracksuit mafia ni, dia berada di bawah satu pegangan, di bawah satu
bukan satu naungan lah, di bawah seorang yang berada di atasnya. Dan bukan Maya Lopez. Maya Lopez ni macam contoh kan, kalau kat McDonald kan, kalau kat McDonald kita ada manager, kita ada general manager, kita ada supervisor kan, kita ada staff ataupun pekerja biasa. So Iko ni hanyalah macam supervisor je dekat situ. There is someone is up there yang mengetuai this organisation. Sebab kita tahu Kingpin dia seorang, he is a businessman, dia juga seorang gangster, dan dia melibatkan diri, dan really in that area, in that particular area, dia memang menguasai kawasan tersebut. Senang cerita, dia ni macam Ayah Long lah. Ayah Long ke Abang Long dipanggil? Ayah Long Abang Long Fadil. Macam tu lah, those kind of stereotype lah kan. So itu adalah point yang penting juga kita dapat tahu. And then kita dapat tahu yang ni memang obvious, iaitu satu scene when Maya Lopez aka Iko, dia sudah berlatih taekwondo ke karate whatsoever. And then ayah dia cakap, okay, kau balik dengan uncle hari ni. And then lepas tu ada satu tangan pegang pipi dia kan. Dia gelak tu pun aku dah tahulah siut. Dia gelak tu macam, kau tak payah nak scam lah MCU, kau tak payah nak scam lah. Ni memang Vincent D'Onofrio, memang confirm dia. Cara dia gelak tu sama siut macam Kingpin. Serius, aku, apa lagi bukti yang kau nak benda tu kan? Benda ni memang dah jelas lah. Memang jelas lah, aku tak. Dan some of the report says that Kingpin ni akan muncul di dalam episod keempat ni, yang dalam Rabu ni dia akan muncul dalam episod 4, 5 dan 6. Tapi sejauh mana dia akan memegang ataupun berapa minitkah dia akan muncul dan sebagainya, yang tu tak tahu. Tapi dia akan jadi, aku rasa dia akan jadi main antagonist dalam series kali ni. Tapi ada juga, benda ni just possibility je lah, tapi ada juga a few benda yang really tricky untuk episod keempat ni. Okay, so aku dah stated out every point yang Marvel.Malay nyatakan di dalam post tersebut. And as a person yang meminati Kingpin, aku percaya dengan those post. Sebab tu aku macam, benda tu make sense lah, aku agree dengan benda ni. Dan tak surprise pun lepas ni kalau dia muncul, dia akan macam, oi, serious lah, Kingpin is bad. Tapi adakah Kingpin akan jadi main antagonist dalam filem ni? Disebabkan, okay, here's the thing start. Ini yang kita akan bincangkan sikit. Tadi aku just spill out kenapa Kingpin akan menjadi villain ataupun akan muncul di dalam series ni. Next one kita akan bincang, adakah Kingpin ini adalah main villain untuk series ni. Okay, aku tahu that the setup for this Hawkeye series, mereka local threat ataupun threat untuk level of threat untuk Hawkeye ni masih tidak diketahui. Akan tetapi kalau kita fikir daripada segi realistik, takkanlah dia nak lawan someone yang ada power gila-gila kan, someone yang ada keluarkan laser daripada tangan ke, someone yang akan lawan macam Hulk ke apa semua, level threat yang tinggi-tinggi. Aku rasa tak. Tapi dia macam mana, villain dia akan mempunyai level threat yang agak tinggi, tapi dia tidaklah mempunyai macam level threat macam Celestial dan sebagainya kan. So sakit kat aku. So jom kita fikir benda ni sama-sama. Okay, di dalam untuk memulakan series Hawkeye ni, dia perlukan sesuatu spark ataupun sesuatu permulaan, macam mana kenapa kita nak munculkan Hawkeye ini. Okay, dan aku percaya that series Hawkeye ni dia bermula ekoran daripada Ronin yang berlaku yang mana pada Avengers Endgame. Avengers Endgame ke Infinity War? Yes, Avengers Endgame, where Hawkeye telah kehilangan keluarganya, ekoran daripada blip daripada Thanos yang melenyapkan half of the population in our Earth, right? So due to that, Hawkeye telah melibatkan diri untuk pergi hunt for the crime dekat Tokyo dan sebagainya kan. Dan nama Ronin really famous sekarang dan diburu oleh ramai gangster-gangster di luar sana kan. Tapi Black Widow datang dan they try to comfort Hawkeye untuk menjadi a good person again and come with Avengers, we have a mission dan sebagainya kan. Aku rasa itulah
itu adalah permulaannya. Okay, akan tetapi adakah itu permulaan yang penting? Juga kita jangan lupa that movie Black Widow, if I'm not mistaken, movie Black Widow berlaku selepas Civil War ke? Sekejap, tolong betulkan aku kalau aku salah. Aku tak buat study sangat about ni. Black Widow timeline dia berlaku selepas Civil War ataupun Age of Ultron. Tak silap aku, dia diburu oleh SHIELD dan sebagainya kan. Dia diburu oleh satu persatuan yang diketuai oleh Ross kan. So I'm not really sure about that. Tapi the ending of the Black Widow, credit scene tersebut yang mengatakan where Yelena Belova, dia pergi tengok dekat grave Natasha grave Black Widow kan. And then someone datang kat sebelah dia, iaitu tak lain dan tak bukan Valentina yang recruit US agent tu kan. So dia menunjukkan satu gambar ini, macam kau nak revenge tak kat kakak kau kan. Dia ni lah yang membunuh kakak kau. Dia tunjuk gambar Hawkeye pakai baju Ronin. Dan benda ni berlaku sebelum Hawkeye series lagi bermula. So aku tahu benda ni ada satu connection. Dan juga kita dapat tengok, kalau korang boleh tengok lepas ni ada promo ataupun trailer promo untuk episod 4 ni, where ada satu karakter yang memakai night vision, and then Kate Bishop question karakter tersebut. Dia cakap, who's that? If I'm not mistaken, dia cakap macam tu kan. That character really related dengan komik and sangat accurate dengan komik, iaitu Yelena Belova sendiri. Yes, dalam komik dia memakai pakaian sebegitu untuk beraksi di waktu malam. Asal macam ayat aku macam pelik. I mean like fight for the crime lah pada malam kan. Dan apa kena mengena dia datang ni? So dia nak hunt for Hawkeye kan. At the same time, Hawkeye pula ada masalah, Hawkeye dan Kate Bishop ada masalah dengan tracksuit mafia. Tak ditambah lagi dengan siapa tu, aku tak ingat nama ni. Tambah pula dengan boyfriend kepada mak Kate Bishop. He is really suspicious though. Dia suspicious gila. Dia ada something yang related dengan all of this. Adakah benda ni akan datang dengan satu teori lagi dah? Adakah those person dia related dengan Ronin, as dia pandai mengendalikan pedang, dan I think he is really good in hand combat juga. Dan adakah engkau ni dari sesuatu persatuan yang maybe kau datang daripada Ten Rings Organization, tak tahu. So apa yang aku cuba nak rungkai kat sekarang ini, apakah, walaupun aku rasa benda ni terlalu awal untuk kita bincang, apakah endgame kepada Hawkeye series ni? Sebab kita ada different haluan sekarang, iaitu Yelena Belova datang di dalam Mercedes Hawkeye untuk revenge for her sister death. Kingpin, kita semakin mendekati watak Kingpin ni. Kita menggali semakin dalam untuk pergi ke watak Kingpin. Dan juga at the same time, boyfriend kepada mak Kate Bishop really suspicious. Adakah dia he is the one person yang berada dalam Kingpin organisation, ataupun sebaliknya, organisasi yang lain? Akan tetapi ketiga-tiga karakter ini, dia really suspicious, dan dia membawa kita kepada satu benda yang sesuatu yang kita tidak pasti lagi. Sebab kita pun tak tahu the level threat untuk this Hawkeye series. Tapi aku rasa dalam nanti, as we get to know a lot of information, aku rasa dalam episod ke-6 nanti kita akan start rungkai apa kesinambungannya. Ataupun kalau korang nak episod ke-5, aku akan cuba untuk apakah series Hawkeye ni cuba untuk sampaikan kepada kita semua. Apa core dia kan? So I think that's it lah about this video. Aku dah cakap pasal Kingpin, aku mahu Kingpin, dan aku juga ada cakap pasal these three character yang really suspicious. So thank you for spending your time in here. Apa pendapat korang? Korang rasa Kingpin ke main villain, main antagonist di dalam series ni, ataupun Yelena Belova dan juga Ross yang berada di belakang takbir tanpa kita tahu, ataupun Valentine
dia sedang rekrut untuk mencari squad baru kan. Korang tahu kan squad siapa nama tu kan? Aku tak nak bagi tahu, tapi aku rasa korang tahu kot. Where dia kumpul orang-orang yang badass untuk build satu team macam Avengers kan. Korang tahu benda tu kan. So leave your comment down below, bagi tahu pendapat korang, so that aku yang tak tahu ni pun aku dapat tahu daripada korang. Alright. Okay, hari Rabu ni jom kita tengok adakah Kingpin betul akan muncul ke tak. Right. So that's it about video today. Thank you so much for spending your time in here. Thank you very much. Assalamualaikum dan bye bye, stay safe.